وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya wajib untuk kita sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau engkau nak hitungkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala maka engkau tak akan berjaya, tak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah dah bagi kepada kita. Maka dengan hukum wajib untuk kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dengan ia menjadi jalan dan keluasan dan keberkatan dalam kehidupan kita mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita sama-sama banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan banyakkan doa pada hari Jumaat ni. Semoga kita menepati dan mendapatkan satu saat ataupun satu ketika yang mana Allah SWT memakbulkan doa kita pada hari Jumaat, di samping kita mendapat keberkatan dan pahala yang banyak insya-Allah dengan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terus berdoa. Banyakkan panjatkan doa kita kepada Allah SWT. Allah SWT ada banyak cara untuk dia makbulkan doa kepada kita, doa kita itu, dan kita bersangka baik terus kepada Allah SWT, maka biarkan Allah SWT buat kerja dia yang dia dah buat lama dah untuk kita. Kita duduk dalam plot-plot cerita dia yang Allah sendiri rancang untuk kita, dan Allah SWT inginkan hanya kebaikan kepada hamba-hambanya di dunia ni insya-Allah dan di akhirat. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke muka surat yang ke-130. 130 masih lagi berada di dalam perbahasan berkaitan dengan tasyahud. Ada beberapa isu besar juga dalam tasyahud, nanti kita akan laluinya dengan tenang insya-Allah. Kita dah melepasi tasyahud awal. Dan ini sebagai lebih kurang kesimpulan akhirlah juga dalam kitab An-Nawawi ini tentang tasyahud, tentang tahiyat ini, dan beberapa perkara yang berkaitan dengan mungkin kalau kita tertinggal beberapa perkataan ataupun ada orang tanya apa sebenarnya yang wajib untuk kita baca pada tasyahud, adakah kena ikut betul-betul yang tu ataupun ada khilaf ataupun ada keringanan bagi orang-orang yang mungkin mendapatkan kesukaran dalam menghafal dan melaksanakan tasyahud ini. Nanti kita tengok dekat bawah ni ya. InsyaAllah. Qala al-musannif rahimahullah, Imam An-Nawawi sebagai pengarang kitab Al-Adhkar, dia sambung perbahasan dia tentang at-tasyahud ni. Dia kata al-ikhtiyaru ay ya'tiya bi tasyahudin min ats-thalathatil awwali bi kamalihi. Menjadi pilihan, lafaz yang dipilih untuk kita baca dalam tasyahud adalah daripada 3 lafaz yang pertama, Ibn Mas'ud, Ibn Umar dan Abu Musa al-Asy'ari, dengan sempurnanya. Maksudnya dengan secara sempurna lah. Itu yang pertama lah, sebab melihat kepada klasifikasi hadis yang tidak ada masalah langsung perbahasan dalamnya, maka hadis sahih, maka 3 sirah ataupun 3 teks pilihan daripada riwayat Nabi Muhammad SAW ini, yang diriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW ini, menjadi pilihan di kalangan para ulama. Falau hadhafa ba'dahu fahal yujzi'uhu fihi tafsil. Kalaulah seseorang itu membuang ataupun meninggalkan beberapa bahagian di dalam tasyahud ataupun lafaz tasyahud itu, adakah tasyahud itu masih lagi diterima ataupun valid ataupun sah ataupun tidak mengganggu batalnya solat, tidak mengganggu kesahihan solat itu? Maka Imam Nawawi dia kata fa'lam anna lafzal mubarakat was-salawat wat-tayyibat waz-zakiyat sunnatun laysa bi syartin fi at-tasyahhud. Dia kata ketahuilah bahawa lafaz al-mubarakat was-salawat wat-tayyibat waz-zakiyat sunnatun laysa bi syartin fi at-tasyahhud. Maksudnya hukumnya sunat sahaja 4 perkataan ini di dalam tasyahhud. فلو حذفها كلها واقتصر على قوله التحيات لله السلام عليك أيها النبي إلى آخره أجزأه وهذا لا خلاف فيه عندنا. Dia kata kalaulah seseorang itu buang semua al-mubarakat
wassalawat wattayyibat wazzakiyat. Dia buang keseluruhannya dan cukup dengan bacaan at-tahiyyat. Cukup dengan bacaan at-tahiyyat. Lepas tu at-tahiyyatu lillah, cukup dengan baca at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kan semalam ada yang tanya kalau dia susah dah hafal dah cuba dah hafal, susah nak dapat juga bacaan tasyahud ni, dia susah nak hafal, susah nak ingat, maka bolehlah ajarkan kepada dia lafaz tasyahud yang agak pendek ini. Sebab ini pendapat ulama tentangnya, ijtihad para ulama tentangnya, dan lebih-lebih lagi perkara ni diguna pakai untuk orang-orang yang mendapat kesukaran dalam menghafal tasyahud. Maka dia boleh, dia kata bacalah at-tahiyyat, cukup dengan baca at-tahiyyatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi sampailah habis sampai habis yang lafaz-lafaz lain lah yang kita baca semalam tu. Maka diterima, boleh diterima sah tasyahudnya. Wa hadza la khilafa fihi indana, ini tidak ada khilaf di kalangan kita mazhab Syafi'i, tidak ada khilaf. Wa amma baqil alfaz min qawlihi assalamu alayka ayyuhan nabi ila akhirih fawajibun la yajuzu hadfu syai'in minhu illa lafdhu wa rahmatullahi wa barakatuh fafihi ma thalathatu awjuhin li ashabina. Dia kata tentang lafaz-lafaz yang baki daripada perkataan assalamu alayka ayyuhan nabi sampailah hujung tu fawajib. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kecuali, dia kata, kecuali lafaz wa rahmatullahi wa barakatuh. Dekat situ kita ada 3 pendapat. Dalam mazhab Syafi'i dia ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, dia kata asahhuha la yajuzu hadfu wahidatin minhuma wa hadha huwa alladhi yaqtadhihi ad-dalilu littifaqil ahadith alaihima. Dia kata yang paling sahih dalam mazhab kita, dia kata tidak boleh hadaf, tidak boleh buang, tidak boleh ditinggalkan salah satu daripada keduanya, iaitu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kedua ni kita bincang tentang 2 perkataan ni. Kita bincang tentang 2 perkataan, dua lafaz ini. Yang paling sahih dia kata tak boleh. Kena baca dua-dua. Kena baca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kena baca. Itu yang paling sahih sekali, dia kata. Sebabnya dia kata apa? Sebabnya ahadis, riwayat-riwayat, hadis-hadis yang datang dalam bab ini menyebutkan perkara itu tanpa ada khilaf. Maksudnya kalau kita tengok dalam lafaz-lafaz yang sebelum ni memang ada semua. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau kita cek semua ada wa barakatuh. Walaupun riwayat daripada Ibnu Umar ada bismillah, at-tahiyatu lillah, as-salawatu lillah, az-zakiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lafaz wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu ala ayyuhan nabi ini memang dua-duanya memang tak boleh tinggal, sebab memang kesemua dalil yang datang dekat kita memang ada benda tu. Walaupun pendapat yang kedua dia kata yajuzu hadfuhuma, boleh hazaf ataupun tinggalkan kedua-duanya. Kedua-duanya, tapi tak boleh tak boleh apa? Boleh tinggal keduanya, tapi saya rasa dekat sini yang boleh tinggal ni salah satu keduanya ni adalah warahmatullahi wabarakatuh, bukan assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi memang kena kena baca. Yang bincang ni saya silap tadi, yang bincang ni warahmatullahi wabarakatuh. Dua, warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat yang kedua boleh.
Pendapat yang ketiga dia kata yajuzu hadfu wa barakatuh duna wa rahmatullah. Boleh faham tak? Takut saya ada tersilap tadi. Saya ada tersilap cakap sikit tadi. Yang kita bincangkan adalah dua perkataan. Wa rahmatullah wa barakatuh. Wa rahmatullah dengan wa barakatuh. Dalam perbahasan tentang dua perkataan ini ada tiga pendapat. Yang paling sahih tak boleh hazaf kedua-duanya. Satu pun tak boleh. Okey. Maksudnya kena baca wa rahmatullahi wa barakatuh. Okey. Yang pendapat yang kedua boleh hazaf ataupun boleh tinggalkan kedua-duanya. Yang ketiga boleh hazaf wa barakatuh sahaja. Boleh tinggalkan wa barakatuh saja tetapi tidak boleh ditinggalkan wa rahmatullah. Boleh faham ya? Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini kita boleh faham dah. Maksudnya kita boleh ikhtisar tetapi dalam bab assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ini ada banyak pendapat. Yang paling sahih tak boleh tinggalkan. Maksudnya wa rahmatullahi wa barakatuh kena baca. Tapi kalau siapa yang mengikut pendapat yang kedua, ketiga, hazaf salah satu ataupun hazaf keduanya, dia masih lagi wajib membaca assalamualaikum ayyuhan nabi. Boleh faham ya? Okey, kita teruskan. Wa qala Abu Abbas Ibnu Suraish bin ashabina. Berkatalah Abul Abbas, bukan Ibnu Abbas, Abul Abbas Ibnu Suraish, dari kalangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Dia kata yajuzu ay yaqtasira ala qawlihi at-tahiyatu lillah salamun alayka ayyuhan nabi salamun ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia kata boleh pendekkan tasyahud itu dengan lafaz yang tersebut tadi, at-tahiyatu lillah salamun alayka ayyuhan nabi salamun ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Cukup, boleh dah. Wa amma lafdhus salam, sedangkan perkataan assalam fa akthar riwayat assalamu alayka ayyuhan nabi وكذا السلام علينا بالالف واللام فيهما وفي بعض الروايات سلام بحذفهما فيهما. Tentang lafaz assalam, riwayat yang banyak datang dengan assalamu alayka ayyuhan nabi. Wa kadzalika assalamu alayna dengan lafaz assalam dengan alif dan lam. Dia membicarakan tentang ada alif dan lam ataupun tak ada alif dan lam. Dan dia kata pada beberapa riwayat, setengah riwayat dia tak ada alif lam, dia ada salamun sahaja. Alif dengan lam dibuang dalam kedua lafaz itu. Maksudnya salamun ala ayyuhan nabi, salamun alaina. Boleh faham Dia bercakap tentang assalam ataupun alif dan lam pada permulaan perkataan salam itu. Jadi kalau ada orang baca salamun, tak apa, insya-Allah okey. Jangan ubah daripada dua benda ni, assalamu dengan salamun. Okey. Tapi kalau kita baca assalamu ada alif lam, kalau kita baca ada alif lam, dia tak boleh assalamun. Dia tak boleh baca assalamun, dia tak boleh tanwin kat ujung sebab ada alif lam. Ada alif lam dia dah tak boleh tanwin. Siapa belajar bahasa Arab tahu, kalau ada alif lam dia dah tak boleh baris dua di hadapan, di atas dan di bawah pada perkataan itu. Okay. Tapi siapa yang pilih nak baca salam tanpa alif dan lam, dia kena ada tanwin lah. Dia tak boleh baca salamu alaikum salamun. Dia kena baca salamun alaika ayyuhan nabi ataupun salamun alaina. Dia kena baca baris dua. Walaupun dia tak sebut kat sini, tapi itu kaedah bacaan yang betul. Itu kaedah bacaan yang betul. Lepas tu qala ashabuna kilahuma jaizun walakinnal afdal assalamu bil alif wal lam likaunihi al akthar wa lima fihi min az-ziyadati wal ihtiyat. Berkatalah ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, kilahuma jaizun, kedua-duanya boleh, walakinnal afdal, tetapi yang paling afdal adalah assalam dengan alif dan lam.
pada awal perkataan salam, sebab banyak riwayat yang datang dengan lafaz alif dan lam, kecuali 1-2 riwayat yang datang tanpa lafaz alif dan lam. Okey, seperti mana yang kita dapat tengok nanti. Lepas tu, kita dah baca dah semalam. Lepas tu, dia kata, walima fihi minaziyadati wal ihtiyat. Dengan apa yang ada padanya dari segi tambahan yang lebih baik lah. Maksudnya alif lam ni dalam bahasa Arab dia berperanan sebagai the dalam bahasa Inggeris. Maksudnya kita khususkan salam dan sejahtera itu kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kita ibadillahi salihin. Jadi dan juga ihtiyat, langkah berjaga-jaga, dan juga langkah berjaga-jaga. Lebih berhati-hati. Dalam mazhab Syafi'i, perkataan ihtiyati ini berhati-hati ataupun berjaga-jaga dalam bab fiqh ini, itu makruf dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain kurang perbahasan tentang itu, tetapi ada. Tapi dalam mazhab Syafi'i lebih lagi. Salah seorang daripada dia kata, sedangkan tentang bacaan. Lepas tu kita masuk dalam bab tasmiyah. Tasmiyah ini perkataan bismillahirrahmanirrahim ataupun bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ataupun bismillah. Kita tengok dekat dalam lafaz yang diajarkan oleh Ibnu Umar. Dalam lafaz yang diajarkan oleh Ibnu Umar diajarkan daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, dia ada bismillah. Dia tak baca bismillahirrahmanirrahim. Dia baca bismillah, itu sebab dia dengan nama tasmiyah. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah, bismillah sahaja. Maka dia kata tentang tasmiyah sebelum tahiyat, kami telah meriwayatkan satu hadis hukumnya marfu' di dalam Sunan Al-Nasa'i dan Sunan Al-Baihaqi, dan selain daripada keduanya dengan isbatiha, dengan ada bismillah. Wa qad taqaddama isbatuha fi tasyahhud Ibnu Umar, dan telah kita tengok adanya perkataan ataupun tasmiyah bismillah ini di dalam tasyahud Ibnu Umar. Tetapi dia kata Imam Bukhari dan Nasa'i dan selain daripada dua orang imam ini, daripada imam-imam hadis, dia kata apa? Dia kata sesungguhnya inna ziyadat at-tasmiyati ghairu sahihatin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, mereka ni ulama hadis, dia kata tambahan bismillah itu dia kata tidak sahih datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falihadza qala jumhur ashabina, disebabkan itu berpendapatlah majoriti ulama-ulama di dalam mazhab Syafi'i bahawa tidak disunatkan tasmiyah, tidak disunatkan bismillah pada awal tahiyat, pada awal tasyahud. Dan berkata sebahagian daripada ulama di dalam mazhab Syafi'i juga disunatkan untuk letak bismillah. Wal mukhtar annahu la ya'ti biha. Pilihan dalam mazhab Syafi'i tidaklah kita baca bismillah di dalam tasyahud. Sebab apa dia kata? Sebab li'anna jumhur as-sahabati alladhi rawahu at-tasyahuda lam yarwuha. Sebabnya dia kata jumhur, majoriti para sahabat yang meriwayatkan lafaz-lafaz tasyahud ini tidak meriwayatkan lafaz bismillah. Dia kata majoriti ulama, majoriti sahabat yang meriwayatkan lafaz tasyahud tidak meriwayatkan bismillah, tidak meriwayatkan tasmiyah kecuali Ibnu Umar. Maka ulama dalam mazhab Syafi'i, pilihan dalam mazhab Syafi'i, kita memilih, mereka memilih untuk meletakkan tidak meletakkan tasmiyah, tidak meletakkan hukum sunat untuk baca tasmiyah, untuk baca bismillah pada awal tasyahud. Okey. Dah habis bab tu. Ada soalan tak dalam bab tu? Kejap saya tengok box soalan, ada tak?
Okey, alhamdulillah kita tak ada soalan. Kita masuk ke dalam i'lam, dalam bab tartib lafaz tasyahud. Dalam Fatihah dia ada tartib, ada ayat Quran, ada tartib dia. Dalam bab tasyahud ni ulama bincang juga, adakah kena tartib ataupun boleh buat mari mana dulu. Pusing sikit pun tak apa, terpusing sama ada sengaja atau tak sengaja tu boleh ke tak. Okey. Dia kata i'lam anna tartib fi tasyahud mustahab laisa biwajib. Dia kata ketahuilah bahawa susunan, mengikut susunan ataupun kita faham dengan perkataan tartib di dalam tasyahud itu adalah satu perkara yang sunat, tidaklah hukumnya wajib. Falau qaddama ba'dahu ala ba'dhin jaza 'ala al-madhhab sahih. Kalaulah didahulukan sebahagiannya dan dikemudiankan sebahagiannya, maka boleh kalau mengikut mazhab yang paling betul, mazhab yang benar, mazhab yang maksudnya yang terpilih di dalam mazhab Syafi'i, betul, boleh, tidak ada masalah. Alladhi qalahu jumhur, yang mana yang tetapi pilihan jumhur ulama, majoriti ulama, wa nassa alaihi Syafi'i rahimahullah fil dan Imam Syafi'i ada sebut perkara ni di dalam kitab di Al-Um. Kitab Al-Um ini kitab fiqh, kitab Ar-Risalah itu kitab usul fiqh. Kalau orang tanya kitab tu kitab apa? Kitab fiqh, tapi kitab yang kompres lah, kitab yang pendek tapi dalam bab fiqh. Tapi kitab Risalah, Imam Syafi'i ada dua kitab besar lah. Sebenarnya kitab tu kecil tetapi kitab yang masyhur, kitab yang kompres, kitab yang memang padat dengan ilmu-ilmu dan kaedah-kaedah yang Imam Syafi'i letak. Dia ada kitab Al-Um, dia ada kitab Ar-Risalah. Ini yang masyhur lah. Macam saya kata dia ada Musnad Imam Syafi'i dan sebagainya. Dan kita kena faham kitab Al-Um adalah kitab fiqh, kitab Ar-Risalah kitab usul fiqh. Lebih kurang macam tu. Jadi Imam Syafi'i ada sebut benda ni dalam kitab Al-Um. Dia kata waqila la yajuzu ka al-fadhil Fatihah. Dia kata Imam Syafi'i kata tidak boleh. Imam Syafi'i kata tak boleh. Tak boleh tunggang terbalikkan dia. Sebabnya dia kata wa yadullu lil jawaz. Dia kata tidak boleh ditunggang terbalikkan seperti lafaz Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah dia ada tartib kan. Imam Syafi'i pun ada sebut benda ni, maksudnya tasyahud punya lafaz pun kena ikut tartib. Wa yadullu lil jawaz. Kejap. Wa yadullu lil jawaz. Banyak pasal. Okey. Imam Syafi'i menegaskan perkara ini dalam kitab Al-Um. Pendapat lain mengatakan bahawa harus dibacakan secara berturutan seperti surah Al-Fatihah. Wa qila la yajuz ka alfaz Al-Fatihah wa la yajuzu lil jawaz taqdimus salam ala lafz syahadah fi ba'd riwayat. Wa yadullu lil jawaz. Imam Asy-Syafi'i, okey, kita fahamkan betul-betul balik. Dia kata tartib dalam bab tasyahud ini mustahab, bukan wajib. Dia disunatkan tetapi tidak wajib. Kalau ada yang dahulukan sebahagiannya dan kemudiankan sebahagiannya, boleh berdasarkan mazhab yang betul, mazhab yang sahih di dalam mazhab Syafi'i. Itulah yang dikatakan jumhur. Dan Imam Syafi'i sebut dalam Al-Um perkara yang sama juga. Tetapi ada juga yang katakan tidak boleh. Memang kena ikut urutan betul-betul. Maksudnya mengikut urutan dalam tasyahud itu adalah wajib hukumnya. Ada yang kata wajib, seperti mana lafaz Fatihah. Dan dia kata wa yadullu lil jawaz. Apa yang membawa dan menunjukkan ataupun memberi dalil kepada harusnya kita ke depan atau dahulukan ataupun kemudiankan beberapa lafaz di dalam tasyahud ini, dia kata taqdimus salam ala lafz syahadah fi ba'd riwayat. Dia kata telah berlaku, kita tengok bacaan para sahabat mendahulukan salam di dalam sebahagian daripada riwayat dan mengkemudiankan lafaz as-salam itu, seperti mana kita dah tengok dalam riwayat-riwayat yang sebelum ini. Wa ammal Fatihah fa alfadhuha wa tartibuha mu'jiz. Dia kata ini justifikasi ulama yang mengatakan harus, bukan wajib. Sebab lafaz-lafaz dalam riwayat yang datang kepada kita ada banyak beza, ada kemudian ada dahulukan dalam satu dua riwayat. Okey. Dan yang kedua, dia kata lafaz dalam tasyahud ini dia bukan macam Fatihah. Sebab fa'alfadhul Fatihah, dia kata maksudnya sebab lafaz Fatihah dan tertib Fatihah ini dia mu'jiz, dia mukjizat, dia Quran, dia mutawatir, dia bukan hadis ahad. Okey. Fala yajuzu taghyiruhu, dan tak boleh kita nak senang-senang ubah. Kita tak boleh nak ubah tanpa sebab.
Kalau ada sebab pun tak boleh ubah. Sebabnya ia adalah ayat Al-Quran dan ia adalah kalam yang mu'jiz, kalam yang yang bersifat mukjizat, kalam yang bersifat mukjizat. Wala yajuzu tasyahhud bil ajamiyyah liman qadira 'ala al-arabiyyah wa man lam yaqdir. Dan tidak boleh kita bertasyahud dengan bahasa ajam, dengan bahasa selain daripada bahasa Arab bagi orang yang mampu. Tapi siapa yang tak mampu, tasyahada bilisanihi. Siapa yang tak mampu, dia bolehlah tasyahud dengan bahasa dia. Ini bertasyahud dengan bahasa dia dalam bahasa Arab. Namun bagi yang tidak mampu boleh tasyahud dengan bahasanya sendiri dan harus belajar sebagaimana yang kami jelaskan pada perbahasan takbiratul ihram. Okey, boleh faham maksudnya bolehlah, tapi kena belajar dan kena letak effort yang banyaklah untuk mempelajari lafaz tasyahud dengan baik. Okey. Lepas tu kita masuk kepada bayan anna sunnata fi tasyahud al-israr, pada penerangan yang mengatakan tentang, yang membicarakan tentang lafaz tasyahud ataupun kita baca tasyahud itu sama ada dengan israr ataupun dengan jahar, sama ada kita baca dengan perlahan ataupun kita baca dengan kuat dengan bacaan jahar. Okey, apa yang ulama kata? Ulama kata as-sunnatu fit tasyahudi al-israr li ijma'il muslimin ala dhalika. Sunnah di dalam tasyahud, secara sunnahnya di dalam tasyahud adalah al-israr, adalah dengan baca secara perlahan. Sebab apa? Sebab dia kata li ijma'il muslimin ala dhalika. Sebab ulama Islam, Muslim scholars dah bersetuju dan bersependapat di atas perkara tersebut. Wa yadullu alaihi minal hadis, dan juga berpandukan kepada hadis juga. Apa yang diriwayatkan, apa yang kami riwayatkan. Imam Nawawi kata apa yang kami riwayatkan di dalam Sunan Abi Daud dan juga Sunan At-Tirmidzi dan juga Sunan Al-Baihaqi daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Dia kata minas sunnati ay yukhfiya at-tasyahhud. Qala at-Tirmidzi hadithun hasan wa qala al-Hakim sahih. Okey. Dia kata ini adalah berdasarkan kepada riwayat yang kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi dan Baihaqi daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata minas sunnati ay yukhfiya at-tasyahhud. Dari sunnah, berdasarkan sunnah, kita kena, seseorang itu perlulah membaca tasyahud dengan cara sir, cara sorok sikitlah daripada jahar, tidak baca secara kuat. Okey, itu sunnahnya. Imam Tirmidzi kata hadis ini hadis hasan. Imam Hakim An-Naisaburi pula kata hadis ini hadis sahih. Maka alhamdulillah hadis ini tidak ada isu tentang kita nak menjadikan sandaran kepada cara kita bacaan kita dalam tasyahud dengan bacaan sir. Kita tak boleh baca kuat-kuat. Kita tak boleh baca kuat-kuat. Lepas tu kita tengok, cumanya kadang-kadang kita tengok ada imam dia baca, dia bukan baca semua tu kuat. Dia baca contohnya as-salah. Dia macam dia mula tu ada macam bunyi sikit. Mungkin juga benda tu tidak disunatkan, tetapi mungkin biasa orang cakap pada permulaan cakap tu kena jadi kuat sikit daripada yang lain di dalam ayat tersebut. Jadi kalau ikut dalam riwayat, kalau dalam sunnahnya disunatkan ataupun secara sunnahnya untuk kita baca secara perlahan. Baca secara perlahan. Lepas tu wa idza qala as-sahabi min as-sunnah. Okey. Dalam ini ada perbahasan sikitlah, walaupun ini bukan kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun ini bukan bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi wa idza qala as-sahabi, Imam Nawawi kata bila seorang sahabat berkata, bila seorang sahabat Nabi bila seorang sahabat Nabi berkata minas sunnati kadza, daripada sunnahnya begini,
kana bima'na qawlihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sahabat berkata di dalam riwayat dia, minas sunnati kadha, daripada sunnah adalah seperti berikut, makna dia dekat situ, makna berkata dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil martabat perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam saya dah sebut, as-sahabah alladhina rawaw al-ahadith kulluhum udul. Ulama tak bincang tentang keadilan para sahabat, maka para sahabat tidak akan berdusta, dan apa yang dia kata itu adalah apa yang dia pelajari daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang lain, sahabat lain tak ada pada ketika itu. Maka Abdullah bin Mas'ud dia kata memang minas sunnati dia kata ay yukhfiya minas sunnati ay yukhfiya at-tashahhud. Dia kata daripada sunnah untuk kita membaca tasyahud dengan perlahan. Hadha huwa al-madhhab as-sahih al-mukhtar. Inilah mazhab yang sahih yang terpilih, alladhi alaihi jumhurul ulama, yang mana majoriti ulama berpendapat dengan pendapat ini. Dan juga bukan ulama sahaja dalam bab ini, tetapi fuqaha juga, dan ulama-ulama hadis, dan juga ahli-ahli usul, dan juga ahli-ahli ilmu kalam juga dalam bab berkaitan dengan mutakallim ni biasanya ulama akidah lah, Tetapi nak ceritanya ulama-ulama dalam different field, dalam bidang-bidang yang berbeza pun bersependapat mengatakan bahawa kalaulah seorang sahabi itu mengatakan bahawa sunnahnya begini, maka dia mengambil tempat dan standard sama dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lepas tu dia kata falau jahara, kalaulah seorang itu baca dengan kuat, baca secara jahar, kuriha wa lam tabtul salatuhu, dimakruhkan, dihukumkan makruh, tapi solatnya tidak batal dan dia tak payah untuk sujud sahwi. Dia tak perlu untuk sujud sahwi. Okey, boleh faham Ada soalan tak? Okey, kejap. Saya tengok soalan daripada Panik Zoom. Ustaz, maksudnya orang tak mampu baca tasyahud dalam bahasa Arab, dia boleh baca dengan bahasanya sendiri. Contoh, baca terjemahan dalam bahasa Melayu dalam waktu solat. Kalau ikut zahir nas Imam Nawawi ni boleh. Zahir nas Imam Nawawi ni boleh, tetapi itu adalah rukhsah ataupun kita kata kelonggaran bagi orang yang tak mampu baca tasyahud dalam bahasa Arab setelah dia berusaha mempelajarinya dan menghafalnya. Dia ada syarat. Dia bukan, okey saya tak mampu lah nak baca tasyahud dalam bahasa Arab sebab apa? Saya tak ada lah nak hafal, katakan. Saya tak ada nak hafal. Padahal dia ada banyak masa pergi shopping, dia ada banyak masa dia bercik-cik dengan kawan dia, dia ada banyak masa bersukan, dia ada banyak masa-masa lain yang dia boleh duduk, tetapi dia tak belajar baca dan hafal tasyahud, maka ia tidak terpakai pada orang-orang yang begini. Boleh faham Makanya boleh baca kalau ikut zahir, secara zahir teks Imam Nawawi dalam Al-Azkar ni dikata bolehlah. Boleh baca, tetapi mestilah bagi orang yang tak mampu baca tasyahud dalam bahasa Arab setelah dia berusaha bersungguh-sungguh untuk menghafalnya dan membacanya dalam bahasa Arab. Boleh jadi boleh, tetapi ada syarat dia. Dia bukan simply semua orang tak boleh baca tasyahud dalam bahasa Arab, walaupun usaha sikit-sikit tak boleh. Dia kena usaha betul-betul. Kita tahulah kita usaha betul-betul ke tak kan. Jadi kita kena jujur dengan Allah SWT yang memang Allah tu tahulah kita punya hati dan kesungguhan kita macam mana. Kalau kita kata kita sungguh-sungguh dah, tapi Tuhan tahu, memang Tuhan tahu dah. Kita ni taklah sungguh-sungguh sangat. Kita banyak masa habis ke lain. Okey. Siapa ada tanya ni? Soalan Nur Adida. Puan Nur Adida ada soalan ke? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita dah biasa baca tahiyat yang
Yelah yang selama berapa ni kita dah baca tahiyat tu, dalam Mhm. masa yang sama kita hafalkan yang ni. Ini kira yang tahiyat yang terbaik lah ya Ustaz. Ini kalau ikut lafaz tahiyat yang dipilih dalam mazhab Syafi'i, kita guna tahiyat Ibnu Abbas. Kita guna tahiyat Ibnu Abbas, itu yang dipilih dalam mazhab Syafi'i. Sebabnya kita bincang semalam, dia ada lafaz al-mubarakat. Jadi Imam Syafi'i dalam ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dia memilih lafaz itu sebab lafaz tu ada lebih sikit. Jadi ulama-ulama bila ada je riwayat yang sahih, tiga riwayat ni sahih belaka, tidak ada masalah. Jadi bila ada satu tambahan dalam riwayat itu, ulama ambil riwayat itu untuk membaca lebih, untuk berzikir lebih di dalam solat dengan memilih salah satu riwayat yang panjang. Tapi kita dah sebut juga sebelum ni, semua orang boleh rotate untuk baca. Boleh gilir-gilirkan supaya kita dapat keafdalan, kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam setiap lafaz-lafaz tasyahud yang dah datang kepada kita daripada Nabi Muhammad SAW secara sahih. Okey, sekali lagi saya ulang, kenapa sebut tiga riwayat sedangkan ada banyak riwayat sebenarnya yang kita baca semalam tu tak? Bukan 3 riwayat. Okey, kenapa 3 riwayat? 3 riwayat ini adalah lafaz yang Nabi ajar kepada para sahabat, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dengan Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari. Lafaz-lafaz lain yang tasyahud itu riwayatnya datang bila sahabat ni baca. Dia tak sebut dalam hadis itu Nabi ajar, tetapi dia kata sahabat baca. Aku bila bertasyahud, aku baca. Contohnya Aisyah bila bertasyahud, Aisyah baca. Itu yang ulama meletakkan kategori hadis-hadis ini di bawah 3 hadis yang memang Nabi ajar kepada para sahabat. Boleh faham Bukan maksudnya lafaz tasyahud itu ada 3 sahaja. Ada banyak lafaz tasyahud, tetapi 3 itu mendapat tempat dan ranking yang pertama sebab lafaz yang diajar kepada para sahabat. Yang lain riwayatnya datang dalam bentuk sahabat baca, Aisyah baca. Itu kategorinya duduk di bawah sikit. Jadi cuma dalam mazhab Syafi'i kita baca dalam memilih riwayat Ibn Abbas sebabnya justifikasi yang diberitahu semalam adalah sebab ada perkataan al-mubarakat. Okey. Jadi semua lafaz ini boleh baca insya-Allah. Kalau rotate pun bagus supaya kita faham di sana ada khilaf di kalangan para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Kalau kita dengar lepas ni orang lain baca, saya selalu sebut benda ni supaya kita berada di dalam satu suasana dan iklim pembelajaran dan pengamalan fiqh yang mengikut sunnah, dan kita berlapang dada untuk semua orang yang mengikut sunnah yang sahih. Kita jangan kata kita ikut sunnah yang sahih, tiba-tiba orang lain yang ikut sunnah yang sahih lain kita kata macam oh itu tak lengkap. Kita jangan pula kata orang yang baca tasyahud Ibnu Mas'ud tak lengkap daripada Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Tak boleh. Sebab semuanya ada dalil, semuanya ada riwayat. Ada yang lebih sikit, ada yang kurang sikit, tetapi kita tidak mengatakan kurangnya pahala. Sebab kita tak layak untuk menyebut yang itu. Tetapi kita kata kita nak lebih sikit sebab ada perkataan yang lebih sikit dalam riwayat Ibnu Abbas. Itu apa yang ulama dalam mazhab Syafi'i sebut. Okey. Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Okey, kalau tak ada soalan kita terus lagi baca dalam bab solat. Bukan bab solat, dalam bab selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud. Okey, jadi secara ringkasnya kita faham bahawa tasyahud yang kita baca, kita belajar sebelum ini sampai tahap yang tadi tu, perbahasan-bahasan khilaf-khilaf itu berkaitan dengan tasyahud awal. Tasyahud awal yang kita baca itulah. Tapi sekarang ini kita masuk bercakap juga tentang tasyahud awal juga, tetapi ada selawat. Ada selawat. Okey. Bukan tasyahud thani, tasyahud kedua. Tasyahud kedua yang kita kata tahiyat akhir itu, tahiyat akhir atau tasyahud akhir ataupun tasyahud thani, tasyahud yang kedua ataupun tasyahud al-akhir. Dia kata i'lam anna as-salata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibatun 'inda Syafi'i rahimahullah ba'da at-tasyahud al-akhir law tarakaha fihi lam tasihhu salatuhu wa la tajibu as-salah ala ali Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ala al-madhhab as-sahih al-mashhur lakin tustahabbu wa qala ashabuna tajibu.
Okey, dia kata ketahuilah bahawa selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wajib di sisi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah selepas tasyahud al-akhir. Selepas kita baca tasyahud semasa kita duduk tasyahud akhir. Kalau dia tinggalkan selawat maka solatnya tidak sah. Dan tetapi tidaklah wajib untuk selawat ke atas ali Nabi SAW yang kita baca wa ala ali Muhammad itu. Tidak wajib. Berdasarkan pendapat dalam mazhab yang sahih, yang masyhur. Tetapi dia kata disunatkan. Tapi dia kata, dan Imam Nawawi kata ada juga sebahagian daripada ulama dalam mazhab Syafi'i kata wajib wa ala ali Muhammad itu. Maka yang pentingnya kita kata selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud akhir adalah wajib di sisi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Cumanya khilaf dalam bab tambahan ataupun boleh tak tertinggal perkataan ataupun bacaan selawat ke atas ali Muhammad ataupun ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke atas ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham? Wal afdal yang paling afdalnya kita menyebutkan dengan selawat berikut, selawat Ibrahimiyah yang kita dengar Ibrahimiyah itu. Cuma dekat sini ada sedikit tambahan wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Kalau kita tengok lafaz-lafaz selawat yang dicadangkan, yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW pun memang ada wa dhurriyyatihi, wa azwajihi ada. Dan dalam afdal, Imam Nawawi dihimpunkan semua lafaz selawat yang datang daripada Nabi Muhammad SAW ini, dia letak kat sini, dia tengok. Dia baca Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini lafaz yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah untuk kita baca di dalam tahiyat akhir selepas tasyahud. Selepas baca tasyahud itu yang tadi kita baca tu, kita bacalah selawat ini. Wa rawaina hadhihi al-kayfiyah fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Kami meriwayatkan kaifiat bacaan tasyahud, bacaan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud ini di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. An Ka'ab bin Ujrah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ba'daha fa huwa sahih min riwayat ghairi Ka'ab wa sayati tafsil. Okey, dia bagi tahu dulu dia riwayatkan daripada Ka'ab bin Ujrah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali sebahagian daripada riwayat lainlah. Ada banyak riwayat dia kata, ada banyak riwayat. Lepas tu dia kata fa huwa sahih min riwayat ghairi Ka'ab, dan juga sahih juga riwayat-riwayat lain yang datang selain daripada riwayat Ka'ab. Okey, wa sayati tafsiluhu fi kitab salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah, dan akan datang perbahasan ini secara detail di dalam kitab As-Salat ala Nabi, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Okey, boleh jadi ini lafaz yang kita boleh guna, lafaz yang kita boleh guna. Wal wajibu minhu Allahumma salli ala Muhammad wa in syaa qala sallallahu ala Muhammad wa in syaa qala sallallahu ala rasulih aw sallallahu ala nabi. Dia kata wajibnya Allahumma salli ala Muhammad. Yang wajibnya baca Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kalau nak baca sallallahu ala Muhammad boleh, sallallahu ala rasulih boleh, aw sallallahu ala nabi boleh. Okey, walana wajhun, kita rasa pelik sikitlah sebab kita jarang dengar sallallahu ala rasulihi, sallallahu ala nabi ini dia dalam tahiyat, tapi ulama kata yang wajibnya Allahumma salli ala Muhammad, tapi boleh juga baca yang lain. Okey, walana wajhun annahu la yajuzu illa qawluhu Allahumma salli ala Muhammad, walana wajhun annahu yajuz ay yaqul wa sallallahu ala Ahmad, wa wajhun ay yaqul sallallahu alaihi wallahu alam. Bagi kami dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh kecuali dengan lafaz Allahumma tidak boleh kecuali dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad. Tadi dia kata dia buat mari, tadi dia kata ada yang kata boleh baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala rasulih. Dia buat mari je pendapat-pendapat yang terdapat
di dalam perbahasan ulama itu, tetapi dia kata bagi kami sebahagian daripada pendapat dalam mazhab Syafi'i tak boleh kecuali dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ada juga pendapat yang kata boleh untuk kata wa sallallahu ala Ahmad, bukan Muhammad, Ahmad. Sebab dia refer kepada individu yang sama. Ada juga pendapat dalam mazhab kami mengatakan bahawa boleh baca sallallahu alaihi. Sebab apa kepadanya saja tu? Sebab tadi kita dah baca dah assalamualaikum ayyuhan nabi. Jadi dia terus refer kepada dengan perkataan hu, ya ha tu dia refer terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Tetapi kita tengok lafaz yang dipilih yang betul majoriti ulama Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada baca wa sallallahu ala Ahmad, sallallahu ala rasulihi ataupun sallallahu ala nabi ataupun sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Wa amma at-tashahhudul awwal fala tajibu fihi as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bila khilaf. Tentang tasyahud yang pertama, tidaklah wajib padanya selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa khilaf. Tak ada khilaf. Maksudnya kalau orang nak berhenti baca assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, Allah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dah boleh dah, tidak ada masalah. Maksudnya dia tidak baca selawat, dah sah dah, boleh dah untuk selesaikan dan bangun untuk rakaat yang ketiga ataupun rakaat yang ketiga dan meneruskan solat dia. Boleh kalau tambah Sayyidina, perbahasan tentang Sayyidina ni dia ada perbahasan dalam kitab solat selawat atas Nabi nanti dia akan bincang insya-Allah. Imam Nawawi ni cumanya bila dah tanya ni, macam saya pernah sebut sebelum ni, saya antara perkara yang saya mula-mula berbahas ataupun mula bincang, mula cari benda ni adalah tentang Sayyidina lah. Tentang Sayyidina dan juga bacaan qunut. Banyak kitab-kitab yang saya cuba buka, tengok lafaz Sayyidina ini, nak berbahaskan secara detail mungkin bukan tempat dia, tetapi kalau tengok dalam lafaz tasyahud yang Imam Nawawi pilih ni pun sebenarnya dia tak ada perkataan Sayyidina. Kalau tengok kat sini lah. Ini Imam Syafi'i ni dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita tengok sini dia kata, apa lafaz tadi dia bagi tahu? Banyak lafaz, panjang lafaz tadi. Dia kata, lafaz yang dia pilih, dia kata, cuba tengok dekat muka surat. Mana muka surat mana tadi? Muka surat Allahu Akbar. Muka surat yang ke-132 tadi. Perenggan yang kedua tu, yang kita dah baca tadi. Dia kata apa? Wal afdal ay yaqula Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyul ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyul ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada juga yang macam kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kebanyakan riwayat memang tak ada riwayat yang ada Sayyidina sebenarnya. Memang saya dah cek banyak kali, wallahu alam tak ada lah ada riwayat Sayyidina. Cumanya ada ulama kata boleh tambah untuk tujuan menghormati lebih, tapi kebanyakan majoriti ulama mengatakan bahawa dalam bab lafaz rukun qauli di dalam solat ini, dalam bab ibadat ini tak boleh semena-mena tambah tanpa dalil. Kalau kita tengok perbahasan-perbahasan dalam perkataan-perkataan tadi yang di dalam solat, tasyahud dan sebagainya tadi tu, kita tengok bahasan-bahasan tu berkhilafnya, berkisar tentang banyaknya riwayat yang datang. Jadi memang ada kemungkinan kita ada tambahan dekat sini sikit, tambah dekat sini sikit, tapi tambahan itu datang dalam riwayat hadis. Tetapi Sayyidina ni tak ada. Setakat yang wallahualam, setakat yang saya jumpa, kalau ada para asatizah di dalam sesi pengajian yang lain mengatakan bahawa ada riwayat datang tentang Sayyidina itu, boleh kongsi kepada saya dan bantu saya juga untuk memahami dengan lebih lagi lah. Sebab saya dah cari 2-3 kali tentang lafaz Sayyidina ini, memang
tak ada, dan kalau tanya saya lebih prefer untuk tidak baca Sayyidina, tidak sebut Sayyidina. Okey, maksudnya kita cukup dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebab dia dalam solat. Sebab itu lafaz selawat yang Nabi ajar pun tanpa Sayyidina. Cumanya di dalam solat, kalau mengikut pendapat majoriti para ulama, tak boleh tambah Sayyidina. Tetapi kalau siapa-siapa nak selawat ke atas Nabi Muhammad SAW di luar salat, boleh tambah Sayyidina, sebab dia tidak melibatkan batal ataupun tercacatnya solat dengan ada tambahan-tambahan yang tidak ada datang daripada dalil Nabi Muhammad SAW. Saya akan cuba lagi cari insya-Allah berkaitan dengan lafaz Sayyidina ni. Ya, ziyadati lafz Sayyidina. Sekarang pukul 8.55 lafz Sayyidina. Okey, kalau ikut lafaz Sayyidina ini, yang saya baca sikit dalam Islamic Web ni, dia punya fatwa. Fal aula adamu ziyadati lafz Sayyidina fil adhan kat tashahhud. Dia kata dari lebih utama. Tengok saya share screen boleh? Saya share screen. Tapi tak apalah, nanti panjang pula cerita kan. Tapi tak apalah juga, saya share je. Saya share supaya masing-masing boleh refer sendiri juga, supaya saya tidak tersilap. Saya risau takut saya silap lah. Okey, boleh nampak aqwalul ulama. Dia kata, boleh nampak okey, aqwalul ulama. Okey, dia kata aqwalul ulama fal aula adamu ziyadati lafz Sayyidina. Lebih utama untuk tidak ada tambahan lafaz Sayyidina pada azan ke, pada zikir-zikir ke, ataupun doa-doa ke yang datang daripada Nabi Muhammad SAW. Kat tasyahud, dia kata. Termasuklah tasyahud. Termasuk tasyahud. Lianna Nabi SAW allama as-sahabah bisighatin muayyanah wa qattasara 'alaiha as-sahabah radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsanin walau kana khairan lasabaquna ilaihi. Nampak tak? Saya tunjuk ada benda tu, boleh refer kepada website tu. Ini website Islamic Web. Ulama-ulama besar juga bicarakan benda ni dan buat mari pendapat-pendapat ulama juga tentang perkara ini. Dia kata li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebabnya dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata mengajarkan sahabat tentang selawat dengan sirah-sirah ataupun dengan bacaan-bacaan yang tertentu, dan Nabi tak ajar sahabat dengan ada tambahan Sayyidina, maksudnya cukup dengan tanpa Sayyidina itu. Lepas tu dia kata kalaulah tambahan Sayyidina itu baik dan bagus, maka ulama-ulama, para sahabat dan para tabi'in dah lama dah tambah perkataan Sayyidina. Faham tak bagaimana justifikasi ini diberikan? Dalam riwayat tak ada Sayyidina, tapi ada yang tambah. Dan bagi orang yang mengatakan tak boleh tambah Sayyidina dan lafaz-lafaz tasyahud ini contohnya, dia kata cukup sebab Nabi ajar tara tu je tentang lafaz-lafaz ini tanpa Sayyidina. Kalaulah tambahan Sayyidina itu bagus dan baik untuk ibadat kita, maka para sahabat, para tabi'in dah tambah lama dah. Tapi riwayat-riwayat yang sampai kat kita daripada sahabat, athar, akhbar daripada sahabat dan tabi'in, tak ada. Wallahu a'lam, setakat ni tak ada pertambahan perkataan Sayyidina. Lepas tu dia kata waqad dhahaba ila hadha jam'un min ahli al-'ilmi minhum al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani haitsu qala ittiba'ul alfaz al-ma'thura arjah wa la yuqalu la'allaka tarka hadha tawaddu'an minhu sallallahu alaihi wasallam kama lam yaqul 'inda dhikrihi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dia kata sesungguhnya, dia kata mengikut lafaz yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu arjah, lebih utama dan lebih baik, lebih bagus, lebih kukuh, lebih sabit. Okey? Tidak dikatakan, tidak boleh kita kata kepada orang yang tak sebut Sayyidina ini sebagai kurang tawadhu', kurang menghormati. Maksudnya la'allahu taraka dhalika tawadhu'an minhu. Dia bukan.
Maksudnya kita tak boleh nak kata Nabi Muhammad SAW tinggalkan Sayyidina itu sebab tawaduk. Faham tak? Maksudnya kita tak boleh nak kata Nabi Muhammad ajar kepada para sahabat ni tanpa Sayyidina tu, sebab takkanlah dia nak kata Sayyidina tu dekat dia. Sebab dia yang ajar, takkan dia nak mengangkat diri dia, tak. Kita tak boleh kata Nabi Muhammad tinggalkan perkataan Sayyidina sebab dia tawaduk, tak boleh. Sebab ini perkara-perkara tentang lafaz-lafaz, bacaan-bacaan di dalam ibadat, dia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengajarkan kepada para sahabat. Wallahu alam. Jadi kalau tanya saya bukan pendapat saya, tetapi ia adalah pendapat para ulama-ulama muktabar berdasarkan kepada dalil-dalil yang mereka dapati dan mereka melihat kepada amalan para sahabat dan para salafus soleh tidak menambahkan Sayyidina. Kalau ada pertambahan Sayyidina itu bagus, maka dah lama dah para sahabat semua tambah perkataan Sayyidina di dalam bacaan-bacaan selawat mereka, terutama dalam tasyahud. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey? Okey, Ustaz. Kita dah berhenti. Okay. Kita berhenti dah ke? Kita boleh berhenti dah, Ustaz, ya? Kita Oh, sambung kita kena berhenti dah. esok, Kena berhenti dah, insyaAllah. Ustaz, Jadi, okey. boleh tak apa. Saya nak share Okey, sikit tak apa. juga. Ya, Boleh. Puan, kita boleh simpan dulu sebab kita baru pada Ustaz Hafiz untuk pukul 9 slot dia. Okey, saya faham Intan Al-Jufri. Nanti kita balik kepada perbahasan ni, sebab memang ada ada pendapat yang mengatakan tentang boleh tambah, sunat tambah, sunat adab. Tapi ulama lain bercakap tentang tadilah, kalau tambahan itu baik, maka dah lama dah para sahabat tambah perkataan Sayyidina. Okey. Qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.